structure satu-satu training lah. Saya sebut training, tapi ramai orang pakai structure ni untuk presentation juga. Tapi nanti kita akan tengok presentation dan training ada beza sikit. So bila kita nak strukturkan training kita, dia ada 3 benda yang kena ada. Dia kena ada pembukaan, betul tak? Dia ada body dia, dan dia ada closing dia, penutup dia, betul? So huraian dia macam ni. Bila kita start off our session, dalam outline yang kali kuning tu, yang pertama sekali ada markah dekat mana? Icebreaker kan? Session friend tu nak dulu, icebreaker. So mulakan dengan icebreaker. Icebreaker ni kalau tanya saya, boleh dikatakan wajib lah. How you do your icebreaker depends on your topic. Kalau you punya topik boleh buat activity, you buat activity. Kalau topik you nak start dengan storytelling pun boleh. Yang penting adalah kena jelas sebelum masuk topik. You buka icebreaker ni 2-3 minit contohnya. Okay, saya tulislah catatan kat sini 2 ke 3 minit maksimum. Lepas tu you perkenalkanlah tajuk je, you punya title. Title ni maksudnya training topik kita lah. Dan pada masa yang sama, perkenalkanlah diri kita sebagai trainer tu. Self introduction. Kita perkenalkan diri kita. Bila kita perkenalkan diri, bergantung pada jumlah masa yang ada. Tapi saya syorkan tak payah cerita panjang lebar tentang diri sendiri, sebab dia mengundang orang attack kita. Terutama sekali geng-geng yang muda-muda ataupun nampak muda. Bila you buka self introduction dan self introduction yang panjang lebar, terutama sekali technical, dia akan mengundang audience yang lebih technically experience untuk you test lah, nak challenge. Dia dah berbunyi dah, dia dah berdiam dah. Jaga. Contoh. Tapi nanti kita akan tengok tujuan dia untuk apa lah. Okay. Habis ni, you kena buka learning objective. Learning objective kita kena beritahu kenapa audience kita ada di sini. So, flow dia perkenalkan icebreaker, interaksi sikit. Diperkenalkan, okay, hari ni saya akan berkongsi tajuk tentang contohnya flare. Okay, nama saya sekian-sekian, saya bertugas di Kertih. Saya tengok flare ni tiap-tiap hari, dan saya selalu dapat soalan tentang flare. Orang selalu tanya, kenapa api tu nyala, kenapa api tu nyala. Jadi pada hari ini, dalam tempoh 15 minit ni, saya akan menyampaikan apakah yang menyebabkan flare tu berlaku, atau apa tujuan flare. Maksudnya objektif kita. Habis kita objektif, baru you masuk kepada konten. Biasanya konten kita akan mulakan dengan what, why, dan how to. Dalam latihan, dalam konteks latihan training, biasanya lah kecenderungan dia adalah topik how to. Dalam training biasanya topik how to. Kalau ceramah, how to tak ada. Betul tak? Perasan tak? Kalau ceramah tak ada. Kalau definasi bukan dulu dekat opening lah, dulu dekat body. Definasi kat sini, kat body. Definasi. Dekat what? Biasanya yang ni lah. Yang ni boleh lah kita nak buat definition. Okay, contohnya macam kita buat dia punya apa nama, terminologi dia kan. Why ni lebih kepada kita bagi satu reason lah. Why ni kita nak dapatkan buy-in sebenarnya. Kita nak orang berminat, tak tahu kenapa. Okay, satu yang masuk auto. Lepas masuk auto, again, 3 ni adalah kita punya main content. Inilah key content kita yang utama ni, yang ni. Okay, bergantung kepada apa yang kita nak sampaikan. So habis dah cerita main content, kita buka sesi Q&A. Sesi soalan jawab. Biasa dekat bahagian body ni. Ya. Berapa minit dekat bahagian body? Berapa minit dekat bahagian body?
Kalau ini 2-3 minit, sini pun mungkin dalam 5 minit macam tu. Usually 7-8 minit kat sini lah. Majority dia dekat sini lah. Okay. Q&A pastikan dapat 2 atau 3 soalan daripada audience. Ni you terima soalan soalan masuk. Faham eh? Kenapa kita letak Q&A kat sini? Kita dah ajar. Ada tak agaknya tertinggal yang masih lagi orang tak faham? Kita buka lah ruang untuk menjawab soalan. Faham eh? Itu tujuan ni. So, dah dapat jawapan, semua dah tahu, dah faham, clear. Nak masuk closing, first kali kita buat review. Review ni, tadi saya kata, paling simple buat quiz. Sekali lagi 2 atau 3 soalan, dan ni kita soal peserta. Ini soalan masuk, yang ni soalan keluar. Kita nak check soalan ini perlu datang dari mana? Apa yang telah kita sampaikan. Mungkin satu soalan tentang what, mungkin satu soalan tentang why, mungkin satu soalan atau 2 soalan tentang how to. Kita ulang balik yang mana kita boleh ulang balik yang dekat body tu kan. Bukan ulang balik, kita nak check, kita tanya participant kita. Contohnya saya tanya soalan, okey, berapa persen potongan HDN daripada gaji? 1%. Contoh macam tu lah. Macam tu. Tu review kita yang bertanya soalan, audience kita jawab. So bila dah habis review, kita bagi tadi summary tadi, sum up, kesimpulan kita, sum up ataupun conclusion kita. Yang inilah kita bagi dia key takeaway. Key takeaway. Lepas tu habis, kita tamatkan dengan terima kasih, thank you. Okay? Simple, dia macam ni je. Sebenarnya 15 minit pun boleh, 1 jam punya training pun boleh, 3 hari punya training pun boleh, tak ada masalah. Saya nak menjawab soalan Harun tadi, berapa banyak slides? Icebreaker bergantung. Ada setengah orang icebreaker dia tunjuk gambar dan sebagainya. Contoh dia nak cerita pasal keselamatan, dia letak gambar orang cedera. Contoh itu bolehlah pada slide. Tapi kalau kita tak ada apa-apa pada slides, cuma interaksi, dan mungkin tak ada kat sini. Tajuk of course ini kena ada pada slide lah, skeping lah. Betul tak? Objektif kena letak pada slide lah. Di akhir sesi apa yang kita nak capai. Okey, dekat body ni sekali lagi bergantung kepada main content. Ada setengah orang satu ni satu slide, ada orang mungkin 2-3 slides kat sini. Lepas tu, yang ini wajib ada pada slide sebab kita nak menarik soalan daripada audience. Macam tadi saya letak any questions, ataupun buat satu tanda soalan besar. Ada apa-apa persoalan nak saya jawab, ni untuk kita mengundang. Soalan quiz ni letaklah pada slide lebih baik. Jadi assessor boleh nampak, oh apa soalan ni. Okay. Summary letak pada slide. Thank you lah. Nak penutup dia punya, you want to wrap up at the end, put on the slide. So dekat sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, maybe 7, minimum 7. Tapi biasanya orang buat dalam 10 ke